So sambung balik ya. Saya tiba-tiba untuk puaskan video saya telah menghentikan. So setiap kali ada pergaduhan, ada kehilangan barang, ada kehilangan barang, hardware box yang harga besar-besar, dia memang harga dalam isinya ada boleh dikatakan dalam cecak 1,000, dan rice cooker yang diambil dari atas nak buat bagi anak saya belajar biryani kerana rice cooker lama dia selalu nak buat biryani sampai dia punya air semua sudah tengok ada kotor, tak boleh bersihkan, kering. So saya ingat kalau naik atas boleh ambil tu bagi dia belajar. So pada malam hari keesokan saya datang balik, memang rice cooker tu baru dalam kotak, sudah hilang, gas hilang. Dan memang saya mendirikan rumah tangga dengan ada curtain yang jahit, ada meja yang dibuat sendiri yang dengan papan, dan kabinet kecil saya ada macam hardware dekat luar. So suami saya bawa besi-besi dan ada papan, dia buat sendiri. So apa-apa permintaan yang boleh dibuat di peringkat awal kahwin, saya tidak pernah buat. Apa yang dibagi pakai dengan senang. So meja yang saya pakai itu adalah plastik, meja plastik yang ada dekat kedai. So inilah kehidupan terlalu simple saya. Tidak pernah membantah, tidak pernah memerintah, tidak pernah meminta. So apa yang dibagi buat saja. So inilah kehidupan saya. Saya ada kata memang network ini sudah ada plan untuk mengalihkan saya dari keluarga ini. So banyak kali pada masa yang sama, bila mereka sudah keluar, saya boring, saya ada kenalan sebagai Ragunan dari Perak, Bainun, Tambun. So dia pun ada, tidak pernah saya dengar cara manja orang lelaki cakap macam. Saya memang bercakap dengan dia, tapi memang artinya memang dengan budak-budak saya, anak-anak saya, tidak pernah keluar untuk mencari keseronokan sampai berbulan-bulan lah. So mereka tunggu tengok cara ada tak saya ada nak rasa nak pergi Perak. So mereka tunggu 1 bulan lebih, tiada apa-apa perubahan. So mereka buatlah apa yang boleh buatlah, pergaduhan dekat luar sampai memang sudah saya dah tahu anak ada boyfriend, ada masalah dekat sekolah, masalah disiplin sampai pergi sekolah. So semua apa-apa kemauan dan keselamatan anak saya sedang jaga. So dah perintah jangan buat begitu, itulah 10 kali ganda mereka akan buat. Pergi kedai, hantar dia pergi sekolah, budak-budak ni pergi sekolah. Saya pun ada kala berjalan-jalan dengan mereka, ambil angin. So pergi dekat kedai Muslim, dia kata, saya mau tu gula-gula. Saya kata, tunggulah, ada duit saya beli. Oh, budak lain semua boleh makan, you kenapa sekarang curi? Saya bukan, kalau anak suruh curi, akan curi. Bukan macam tu. Kalau saya tak buat perintah yang dia dengan ketat, dengan suara yang kasar, dengan suara yang tak perbualan yang tak menghormati, yang dia akan memperintah saya. So kalau saya tak buat, dan dalam perjalanan pergi sekolah, habislah semua orang yang keliling kita akan tengoklah, you ni apa, ibu yang coklat pun tak beli. Inilah mereka suruh buat. Saya masa tu kan tak tahu. So ada pernah curi satu coklat. Ada suatu hari memang saya tak ada duit, dan nak beli telur pun 30 sen pun tak cukup. I pergi masuk kedai, depan kedai duit RM20 dan lipat macam ni panjang persegi. So takkanlah semua orang yang jumpa duit ambil bagi yang tak ada orang. Memang dalam ada satu customer Cina, tengok dia punya dompet semua duit dan baring lurus baring dan lipatan ini tidak menyatakan duit itu kepunyaannya. Dan yang pentingnya masa tu memang saya perlukan duit memang saya perlukan duit, dan duitnya di luar kedai. Lepas tu mereka menyatakan saya ada jumpa duit, tidak bagi balik. Sini pun orang sudah susah lah. Dan permintaan anak-anak saya untuk mencuri boleh membuatkan saya gila. So biarlah. So masa yang sama saya dapat kerja dekat restoran Songke lah, bernama Songke lah, restoran hujung. So ada cuci mangkuk,
seperti yang dijanjikan gajinya RM80 sehari. Tapi ini adalah perempuan yang dulu saya menjadi pemilik ladang bunga melur. Dia bawa anak-anak dia dengan baju yang koyak, jahit kan dulu susah. So dia bawa untuk kerja. Saya tak pernah treat my labor as a low class. So setiap pagi sebelum saya pergi mengangkut mereka sudah call lah. So dengan angkut mereka depan kedai gas, bukan dekat rumah. So belilah 100 plus ke TO ke kerja memang 3 jam 4 jam memetik bunga. So itu pun mereka cakap saya menjadikan child labourer as my worker. So mereka memang susah. Anak saudara dia memang 14 tahun tak kerja, warnanya macam gelap hitam. So apa salah saya? Adakah saya memberhentikan sekolah mereka untuk membuat? So saya bawa mereka. Lepas tu secawan Milo yang kurus tu RM1.20 sahaja boleh dibayar. Tapi saya tidak tamak, bukan employer yang tamak. Saya dengan gembira saya akan bayar RM2 untuk so inilah berlaku. So pada masa suatu hari saya hantar anak kat sekolah, dan selalu saya bawa plastik kerana nak beli rokok sendiri kan. Dulu kan YouTube baru 2.5 hingga 3.5. So saya akan mengutip walaupun dalam longkang. Dari perjalanan sekolah saya kutip, tengok belakang sebuah rumah ada plastik lah tu lah. So saya pun turun. So ada suara, kerana dulu saya mengambil mereka depan dengan kedai. So ada suara, siapa tu dekat belakang? Saya diam saja. Lepas dia tengok saya, "Akak, apa you buat?" Dia nangis lah, peluk saya kerana dulu besar-besar semua emas. "Apa you buat? Kutip macam ni." Masuk. Lepas tu dia bagi air lah untuk minum. So saya pun katalah, "Apa nak buat? Tengok anak saudara you pun, saya pun tak perasan. Sudah 2 bulan dia petik bunga dengan sempurna, tiada salah, tak ada silap. Tiba-tiba dia petik kuntum keesokan hari ketiga tu." So saya dikatakan saya memang diperangkapkan lah. Saya dikatakan dengan pembeli bunga-bunga, gerai-gerai bunga, terlalu tamak sampai kuntum keesokan hari pun you nak. So saya pun ada bagi jelasan. Ini bukan saya buat, budak yang petik. Takkan dia baru kerja? Saya kata, baru saya fikir, iyalah dah 2 bulan lebih dia kerja dengan saya. Ya, kenapa tiba? Itu pun saya tak ambil lah. Budak-budak apa pun boleh berlaku. So mereka mengajar untuk membuat perangkap ini yang di ladang melur saya untuk merosakkan nama saya. So I tidak tahu sampai sekarang. I mau tahu siapakah network yang mengajak, kumpulan yang mengajak, memaksa anak saya. So dia saya punya pekerja dulu, dia pun bagi air. Lepas tu dia kata ada kerja dekat restoran Cina Songket tu, gajinya 80. Pergi sana hanya 40 dibagi RM5 untuk beli makanan untuk RM5. So dengan RM5 yang makan yang bagi, dengan RM5 tambahan saya akan membeli 2 makanan dan membagi 3 anak perempuan saya. Anak lelaki saya tak biasa dengan duduk kumpulan dengan anak-anak perempuan lah. So macam ni lah saya jaga, datang dekat kedai. Ada kala mereka tolong. Suatu hari rokok tak ada. So memanglah kedai restoran Cina tidak akan menjual rokok yang murah. So saya pun ada 2-3 kedai yang boleh beli rokok yang murah. Sampai saya pergi setiap kedai yang tak ada rokok, habis. So mereka memerintahkan sebelum saya pergi alih untuk membeli dekat kedai Indonesia, mereka sudah diperintah jangan kata rokok memang tiada habis. So kerana kegilaan ketagihan untuk merokok sudah lama. So saya pun mintalah pekerja keli yang Jacqueline, dia Cina Kristian. So Jacqueline, saya mau merokok, saya ambil dulu, esok saya bayar. Anak saya tak bawa duit. Dia pun diam sajalah, bukan kata Vincent kerana Daniel memang saya tidak boleh kerana ada kesukaran nafas. So Vincent mild sikit. Okey, saya pun tapi tak beritahu bos lah, saya malu lah. So hari keesokan saya ambil duit RM17 bagi dekat Jacqueline seperti semalam saya minta dia.
So Jacqueline kata jangan bayar dekat saya, pergi. Tak maulah, semalam saya tak beritahu, nanti bos marah saya. Dia kata pergi bayar saja. Saya pun pergi bayar. Apa? Saya kata bos semalam tak ada rokok, saya ambil, saya beritahu Jacqueline hari ni saya bayar. So ada sekumpulan lelaki yang I tidak tahu ini kumpulan dari mana, kumpulan kumpulan dari nombor ke, mafia ke, dihantar oleh sesiapa ke. Saya tidak. So saya sudah bayar dengan cepat-cepat bos saya Cina pergi dekat lelaki-lelaki India yang duduk dekat sana dan berjerai lah, ni curi lah, tengok rokok pun nak curi. I pun kenapa I sudah bayar semalam, memang tidak beritahu kerana ketagihan, bukan nak katakan nak mencuri, tapi kerana ketagihan ambil dululah, esok bayar. Dan sudah beritahu dengan co-worker Kristian. Dia memang ibu janda anak satu, ibu janda Cina Kristian. So adalah banyak perangkap. Memanglah saya selalu ada sapu. Memang bos saya malah pergi mana pun, saya dah katakan semua kerja A to Z, sampai cuci tandas, cuci semualah A to Z. Penat. Bila saya tarik permainan budak-budak yang taruh 50 sen, saya tarik sapu, ada kali ada jumpa lah RM2, tak mau bagilah, kita pun memerlukan, bukan duit milik dalam mesin, kita ambil dari yang tercicir dari customer. So itu pun mereka kata curi. So setiap apa yang berlaku, dijanjikan dengan gaji 80 tapi 40. So selepas itu memanglah rumah selalu ditengking, ini apa, perempuan yang apa ni, orang anjing pun boleh cari makanan sendiri, ini perempuan apa duduk dekat rumah. So dengan perkataan yang menghinakan, saya pun carilah. So saya dapat kerja dekat kedai makanan yang kena uruskan meja lah, potong ni apa, biawak lah, potong babi lah, orang India. So memang saya kenal lah, dia pun ada nama besar dalam kumpulan mafia bernombor. Saya tidak mahu mengeluarkan identiti. So pukul 5 dia bawa saya, gajinya RM25. Dia akan membuat sesuatu makanan untuk seorang, bukan macam yang diorder oleh customer. Kita sebagai pekerja, memang dia punya isi daging ke ada sikit. So gajinya RM25. So 2-3 memang masa itu saya tidak tahu, kerana suami selalu ada bersama saya. So masa itu saya tidak perasan saya sudah mengandung 2 bulan. So memang letih dalam meja tu ni, terlalu susah nafas. So masa-masa yang saya tunggu untuk dapat kerja, tidak pernah dapat, walaupun ada perintah lah, ada marahan lah. So tiba-tiba saya pun terperasan saya mengandung. Mereka ada menghantar mesej dekat Facebook, ada kerja dekat kedai goreng masakan orang India lah. So masa itulah saya tahu apa-apa, kalau saya pregnant ke, kalau saya datang bulan ke. Sebelum saya, mereka sudah mengenal pasti, kerana mereka yang bagi itu semua. So mereka dengan plan, selepas mengandung menghantar sampai sebulan saya kerja, memang tak boleh tahan. 5 mereka bawa balik dekat rumah dalam 5 pukul 6 pagi. So gajinya baru RM25 dengan makan seorang RM5. Tapi dalam masa yang sama, dalam lebih dari seminggu, ada seorang perempuan Indonesia lah datang. So dia bercakap dengan saya lah, akak kerja dari bila dah? Saya kata dah seminggu lebih. Berapa gaji dibayar? 25. Apa ini? Datang dari India, orang India. Saya kata tak adalah, orang Malaysia juga. Apa pula saya kerana Muslim tidak potong daging-daging ini, hanya menguruskan meja-meja, menolong potong bahan-bahan untuk goreng, lap, cuci, itu saja. Kenapa saya punya gaji RM80, kenapa you dibayar RM25? Saya pun diam sajalah, apa sudah jadi, semua paksaan. So dia beritahu macam tu. Saya pun diam sajalah. So kenapa RM80 you tak mau kerja? Dia kata dia sudah ada gerai sate dekat restoran Cina. So dia sama teman lelaki dia sudah membuka bisnes sendirilah sate. So macam ni lah saya tahu. Pergi Perak, kerja dekat pasar
pasar pagi atas UTC, bawah pasar dekat Bandaraya Ipoh. So kerja dekat sana, lain orang semua RM80, RM70, walaupun lelaki ada RM90. Saya pun bukan kerja biasa, kena ambil bakul-bakul yang berkilo-kilo, 30 kilo, 40 kilo, tarik, keluarkan, lepas tu banyak kerja, RM30 juga. So memanglah setiap duit saya, sumpah atas Tuhan, tiada siapa-siapa saya hutang. Sumpah, mereka sengaja sudah mengimplan dengan penipuan kekejaman mereka, menipu seluruh kerja keras saya. Sampai saya kerja dekat SPC, dekat Senai, sekelilingi dengan kelapa sawit, memang malam sejuk, kena buka 20 kali lah. Pagar pun sudah patah, tak boleh tolak kerana saya punya kaki sudah retak 3 tempat dulu 2012. So memang macam tu lah, kerja memang berat. So pergi sana, memang setiap tempat 20 tempat pun cari, memang tak dapat kerja. Hanya network dalam badan saya, siapa mereka kenal saja, mereka akan hantar untuk menipu, dengan penipuan elak mereka yang sedia ada, dan menipu gaji saya. So sampai 8 bulan saya ada pernah tanya gaji berapa saya hari, RM55, RM58, RM60. Dah naik kan, dah saya ingat 2 bulan lepas lah, 2 tahun lepas. I pergi kerja RM30. Saya tanya, ini memang kenalan yang lama, bapa kepada anak, kawan anak perempuan saya. Sudah lama saya kenal. So kenapa bang banyak kurang? Lain tempat semua sudah RM50, RM55, RM60. Kenapa? Kalau you ada nak ada minat nak untuk kerja, kalau tak apalah, saya tak paksa you boleh cari kerja lain. So sudah lama cari kerja, ada kala dengan paksa, dah lah dikelilingi dengan kelapa sawit, hutang kelapa sawit, tak ada makan, apa nak buat? So ada pernah masuk hari ni, masuk pukul 7, kerja mula pukul 7, pukul 5 sudah dihantar, dan orang yang sedia kala yang bekerja dari siang, dia bawa balik, dan keesokan habis kerja 7, tapi ada kala pukul 9. So dah lah gaji basicnya sudah setengah ditipu. Dulu saya tak ingat tipu lah, saya ingat mungkin kontrak. Dan ada suatu ketika saya masuk office Pak Abu, saya memang rapat dengan Pak Abu, orang tua dari AMI lah, dia ex-AMI. So saya tengok dia punya invoice, majikan saya sedang menipu saya. So apa nak buat? Memang semua. So dulu saya tak pernah fikir ada sesuatu kumpulan yang sedang memakan dengan penipuan. So tengok gaji sebulan 900, gaji bersih mesti 1,800 lah. Tapi gaji setengah dah makan sebulan 900. Dan 2 jam sebelum masuk kerja, 2 jam atau 3 jam selepas habis kerja tidak dibayar. Dan saya pun sudah tak boleh tahan macam ni. So pada suatu hari saya tanyalah majikan saya, lelaki, bang, kenapa hari-hari kena buat macam ni, 2 jam sebelum ekstra dan selepas ekstra, dan gaji bersih pun tak dibayar? Lepas tu saya dah pergi sana, dah tunggu dari pukul 6 untuk kerja pukul 7. Dia pekerja tu tak nak datang. Apa saya pula? Kenapa bang? Abang sebagai bos majikan, you ada hak untuk menyoal mereka. Okeylah bang, ikut macam ni lah. You tunggulah sampai pukul 8 ke you nak ambil pekerja you untuk ganti saya. Tak apalah, potong dia punya gaji 1 jam ke 2 jam, bayar saya. Dia diam saja. So ingatlah, kalau 900 sebulan dimakan sebegitu, 8 bulan anda ingatlah sudah 8,000. Ini kerana saya dulu kerja dekat kedai seng. Ya, saya ada menyatakan dekat video klip YouTube, bukan curi kerana ingin mencuri, ingin berseronok dengan duit itu. Semua tengkingan dia, memang cara bos saya macam tu lah. Tengkingan dia gini, makan nasi ke makan tai, bukan nak mengutuk atau menundur. Memang dia punya percakapan sudahlah, saya kan kata ini implan dalam, sudah biasakan kita dengan kata-kata macam tu lah, sudah dengan attitude itulah. So
saya pun diamlah. Semua pekerja dia semua dari berhenti sekolah tingkatan 2, tingkatan 3. So kebanyakan 90% orang India kerana susah. So mereka pun diam sajalah, budak-budak muda kan. Ada kala saya pun rasa sakit, kenapa dia hanya orang India mau marah-marah lah, bukan makan nasi ke makan tai, bukan nak menuduh tolong. So pada satu hari saya pergi tanya, kenapa uncle you tak suka dengan orang India, you anti India, kenapa? Dia cakap, saya kata kenapa selalu nak marah macam tu, marah-marah lah, nak ambil pensel untuk melukis pensel pensel untuk buat garisan dekat mata pun you kata curi nanti panggil polis. Macam ni lah selalu ada thinking kan. Budak baru ada 3 kotak yang besar-besar, ada isian socks baru, socks putih sekolah. So ada size S, size M, size XL. So kerana dia budak baru mesti diajar lah oleh orang macam saya atau orang leader saya, orang budak Melayu bernama Zu. So bukan nak menuduhkan seorang, dia pun memang kawan rapat dengan saya. Memang kita kawan rapat apa pun bos kita marah kita punya cara perhubungan kita memang rapat So dia memang duduklah setempat, setiap apa saya lipat lah, saya sapu lah, saya cuci lah, tandas lah, semua A to Z saya buat. Ada kala nak teringin nak minum apa-apa air kota, saya selalu minum soya bean, air bunga macam tu So saya ambil saya taruh RM1 dekat box plastik dekat tepi Tapi ni Zul dah lama dah biasa dengan, dan memang bos saya banyak sayang, terlalu sayang dengan Zul apa-apa dia buat pun sorry Zul, maafkan, macam tu lah. So ada kala saya tanya, kenapa Zul dia tak suka India walaupun saya buat A to Z dia tak suka India. Dia walaupun Zul yang di tempat salah, dia sayang Zul. Tu uncle gila lah, diam sajalah. So depan CCTV di CCTV ada sampai 5 hingga 6, 7 tin air minuman dalam tin semua tak habis dia minum ni tak rasa sedap, dia letak. So hari keesokan ke hari lepas 2 hari ke, kalau bos saya terserepak dengan tin-tin yang berisi air yang tak habis apa you ambil, curi. Memanglah macam ni lah setiap kali orang dah lah dari kecil tak curi pun kita punya barang atau yang hilang, tapi kita dituduh dengan curi So itu alasan mereka bukan dekat mana-mana pun I tak pinjam, I tak pernah pinjam alung, I tak pernah curi, semua adalah perangkap. Kan saya kata budak kecil saya dekat rumah Kristin Taman Medan PJS memang pencuri datang. Sebelum dia sempat curi, kita pun sudah masuk lepas praise meeting hari Khamis untuk Kristian lah. So memang barang-barang kemas sudah direturnkan. Dekat rumah mertua saya pun selalu diperangkapkan dengan barang kemas, dan ada kala suami yang curi, bukan saya yang curi. So semua apa pula saya kena bayar. TV, sedang menonton TV, phone ada call, phone landline, saya ada kurangkan disk crease, dia naik sendiri. Ada kala bekas suami saya marah, dia tumbuk, lepas tu rosak. Lepas 9 bulan dibeli lagi TV, smart TV. Itu perangkap boyfriend, ex-boyfriend anak saya. Dia kelahiran dia 22 hari bulan 11. So saya sedang tidur dalam bilik kerana saya sedang kerja 30 hari terus-terus kerja, datang rumah pun busy 2 jam 3 jam pun tak sempat tidur. Apa pula ada sound, ada retakan. Pergi tengok, apa pula TV sudah rosak. Yang sebelum mereka beralih, keluarga saya beralih dari sini 6 bulan sebelum Diwali sebulan dia sudah beli TV. Lepas tu TV dipecahkan 6 bulan. Sebenarnya kenapa itu TV sajalah tempat yang boleh meluangkan masa saya. Itu pun orang buat apa. So dia pun ada bagi alasan nanti muni saya ada makan roti yang dia datang dekat depan, saya takut, saya pergi baring atas TV. Lepas tu duit TV tu dah ambil dari saya. Setiap apa yang dibeli tambah, bukan untuk saya, bukan permintaan saya lah, bukan dalam arahan saya lah.
Dah balik Perak, datang balik adalah set TV, ada set almari. So saya pun dengan hairan, hey, bapa you perangai sudah dulu dengan saya memang dia tak pernah buat baik-baik macam ni. Sekarang okeylah, you orang anak memang dihormatilah, memang disayangi, okeylah. Dan selepas budak tu datang, boyfriend anak saya datang, pecah cermin almari. Lepas tu ada suatu hari suami datang tengok almari set dekat bilik anak perempuan saya. Ini tahu tak harganya berapa? 10,000 dah. You orang berani. Saya kata apa pula? Saya sudah banyak kali suruh you datang marah dia. You lah nak layan percintaan anak you lepaskan, lepas tu you tuduh siapa? Saya kata mana ada, dari dulu dia tak berani masuk kerana saya sakit. Dalam 3 bulan saya diwardkan dekat HSA. So setiba saya dekat sini, dia mula ada dekat bilik yang sama. So walaupun saya marah beberapa kali pun tak buat apa-apa. Dah lebih 1.5 tahun dia duduk dekat sini, lebih dari 2.5 tahun. So setiap kali saya marah, saya kata saya seorang kerja, dia pun tak nak mau pergi kerja. So saya nak tampung berapa orang, semua saya kena tampung. Bil elektrik yang bagi 150 pun dia tak bayar. Dia ada tunggakan. Anak saya guna duit itu untuk lain perkara lah. So bila saya tanya, apa 1 bulan saya 150 saya tak boleh pakai ke? Kalau you nak tahu apa saya gunakan, apa you boleh ambil balik duit tu? Takkan. Dia memang kasar dengan saya. So saya biarkan saja. Saya kata paksa dia pergi kerja, teman lelaki dia, kerana memang saya tidak boleh panggil polis dekat depan ni, masalah keluarga lah tu lah. Banyak alasan tidak ditolongi oleh siapa. So pada suatu hari saya kata saya banyak susah tau dalam saya ingat mungkin ada tunggakan dalam mana-mana bil lah. So saya marah budak tu buat apa tau, budak lelaki tu. Ada satu bed, single bed, saya ada kutip dari sampah lah. So saya ditaruh petrol, dia bakar itu bed itu. Lepas tu dia ambil pisau yang saya gunakan untuk mencampurkan tanaman saya dalam pasu. So memang pisau tu bukan tumpul dekat depan, bukan bulat shape, memang tajam. So cucuk dekat sini darah, cucuk bawah ketiak darah, kerana saya minta marah dia kerana sebagai seorang lelaki, you dengan tidak malu duduk dekat rumah ni. Rumah siapa? You pergilah duduk. Dia lepas tu dia bantah balik, you kan ni rumah siapa? Rumah you ke? Ini rumah saya. Alamak. Diam sajalah. So banyak. Pada satu hari saya minta, you sudah mula kerja dengan rumah ujung workshop mekanik itu kan, Mohan. Dia memang orang dari Klang lah. So mana gajinya, apa you boleh buatlah, beli bawang. So dah 2 bulan memang dia tak ada duit itu budak lelaki tu tak ada duit So saya tanya, marah dia, apa you tipu ke? Dia kata okay. Dia marah, dia koyakkan saya ada nighty ada lengan one string ada tebal so dia koyakkan saya kata lepaskan saya kerana boleh tengok badan saya. Dengan pegang macam ni dia tarik baju saya pergi 3-4 barik belakang. Lepas tu saya memang bekerja 2 bulan lebih kan, ada gaji saya dibayar. So dia punya tu Mon workshop yang mendirikan workshop di rumah ujung memang tidak bayar. Saya kata apalah bang, ini seorang perempuan dah lah susah. Dengan paksaan dia sudah masuk. Kalaupun saya alak, dia tidak mahu keluar, tidak mahu tolong. Lepas tu bawa kawan-kawan dari luar, apa yang saya masak dihabiskan. Ada kali saya pergi kerja, van tunggu dekat tepi, 15 motor memalukan saya. So inilah perangkap-perangkap mereka. Mereka mahu seperti ibu saya diperangkap dengan proses yang kecil yang tidak pernah dibawa oleh adik saya. So hari tu dia bawa pergi, hantar dia KL. Dalam 6 bulan ibu saya meninggal dunia. Okeylah, still okeylah.
keinginan dia tidak pernah ditunaikan. Dia punya keinginan yang terakhir, adik saya dengan isteri dia, yang nak jadi isteri dia, memang dua-dua putih, orang putih. So dia teringin nak tengok cucu kedua pasangan ini yang putih-putih, kerana ibu saya memang warna hitam macam kata orang. So sampai 5 tahun pun mereka tidak menunaikan. Ibu saya meninggal dunia dalam 6-7, dalam belum sampai setahun sudah kahwin. So memang saya ada perasaan marah kerana ibu saya, segala apa permintaan dia tidak ditunaikan, perasaan dia tidak ditunaikan, tidak dihormati, ditendang, ditengking, baling pisau sampai kaki belah. So banyak angkara dibuat, dah sampai semua EPF dekat 20,000 bagi dekat adik, beli perabot. 6 bulan sudah lari perabot katil, set katil, free peti sejuk, dengan sofa. So dekat 3-4 ribu dibeli. Saya yang bawa ibu saya beli rantai tebal, so roket, gigi harimau. So cincin yang berhuruf M lah, M ke K saya kata. Saya yang beli 3,000 lebih. Lepas tu duit cash pun dibagi. Saya bukan nak marah atau cemburu. Saya kata dah lama tahun-tahun dia mempergunakan ibu. Kenapa you tidak mahu menyimpan duit untuk diri sendiri? Dia kan menjadi selfish. Apa orang buat pun dia tidak mahu menghormati kita. So macam ni lah. So ibu saya dihantar, okeylah, masih lagi tidak, walaupun tak menunaikan hasrat terakhir dia, keinginan dia, tapi at least she got a chance can live, because saya seorang anak yang baik yang boleh bawa setiap minggu, bawa dia tepi pantai, bawa sebulan 3 bulan sekali ada bawa KL Temple Park, ada bersia-sia lah, Batu Kepon ada pergi. So memang saya rajin bawa dia, boleh menunaikan sedikit sebanyak untuk merelakskan fikiran dia. Tapi adik saya tidak pernah buat apa-apa. So dengan fikiran, ada fikiran yang tidak menyenangkan hati, kerana kalau saya hari tu tak gaduh mungkin dia tak keluar. Tapi saya puas hatilah, apa yang saya boleh saya buat. So dia ada keinginan nak pergi menziarahi Singapura, menantu dekat Singapura. Pergi sebelum tu dia IC merah penduduk tetap, ada 2 garisan. So sudah 3 kali pergi untuk menempat membuat IC biru. Saya pun tidak tahu kenapa IC anak warga negara Malaysia, nama bapa saya warga negara Malaysia, anak lagi satu anak warga negara Malaysia. Dia 2 kali try, saya sekali try bawa ibu. So adalah banyak permohonan yang dituntut oleh mereka. Memang kami, kerana saya banyak seorang diri menjaga keperluan rumah, saya tidak ada masa untuk buat. So memang kaki ibu saya, dia tak boleh jalan sendiri. Naik bas pun kalau 10 kali naik tangga bas, 9 kali dia jatuh, darah lutut. Memang satu kaki tak berfungsi langsung. Dah lah satu kaki dah jadi cacat, tempang. 2004 anak saya sudah lahir kembar. Dalam 6 bulan dia balik lah, nak cari kerja lah dekat Kajang, nak cari nafkah sendiri. So pergi dalam 1-2 hari dia nak pergi gesa-gesa dengan tak boleh tahan, pergi untuk buang air kecil. Dia jatuh, lagi satu kaki yang baik pun sudah patah. 1,5 tahun saya yang jaga. So selepas ini semua, saya pun anggaplah tak apalah, 60 tahun okeylah. Ini IC pun tak dapat. Tengok nak claim SOCSO sebelum dia datang dekat sini, memang dia kerja claim SOCSO 3 kali 3 kali memang betul ibu saya tak boleh jalan dari kecil timpang doktor tidak meluluskan SOCSO dia. Kenapa kita sebagai orang India, warga negara Malaysia lagi warga negara Malaysia, apa keperluan kita, milik kita, yang apa kita boleh buat tidak pernah. Saya hairan kenapa tahun-tahun dia kerja dengan susah di kilang papan Sungai Buloh. Ada sekali ada kawan telefon, mas saya sudah kena stroke, ada dekat ward Sungai Buloh, hospital Sungai Buloh. So sampai macam tu ibu saya bekerja, tapi kenapa
Sokso. Yang doktor-doktor yang tengok keadaan ibu saya semua Melayu. So ini bukan anti Melayu, tolong, ini bukan anti Melayu. Kenapa? Dah lah tahu ibu saya memang tak boleh jalan, nafas. Dia ada rekod di hospital itu. Dia adalah seorang pesakit stroke. Dulu ada kena stroke, ada asma. So kenapa mereka, apakah ini keluaran duit keluaran dari milik poket seseorang yang kaya nak bagi duit sendiri? Takkan. Inilah apa yang berlaku kepada kita. Sampai hari ini dah ada teknologi tinggi dengan implan. Mereka sangkutkan dengan persatuan-persatuan. Saya ingat dengan persatuan perniagaan China. Sampai mereka tidak berhenti. Kedai dekat kedai pakaian Seng buka pukul 10, 11. 2 resid sudah berjumlah 40,000. So 1 jam. So kita pun sudah tahu kan, budak-budak pun sudah tahu 1 jam mana ada 40,000 short. So hanya keluarkan sebuah selai resit yang salah kerana mesin rosak. Sampai hari ini I kena bayar hutang yang salah tu lah. So apa? So ada saya ada menyatakan video klip di YouTube. I memang selalu dimarahi, selalu kerana weakness saya. Memang saya tak buat jahat. Kalau selalu dimarahi anjing makan tai ke, so ada dalam percutian sekolah satu sebulan tu, ada kemah dekat depan sebulan. Ada satu kali datanglah pegawai MPJBT 3 orang. So saya pergi beli top up untuk zoo. Dia bayar selalu dalam sebulan, dalam 20 hari dia bagi RM30 sehari top up. So saya pergi jalan lah. So sebelum saya sempat masuk, saya ada tengok 3 jam squares bernilai 200, 100 sebiji 100, dan duit dalam sampul surat dekat 500. So saya tanya Zuz, siapa tu, polis ke? Taklah, ini dari MPJBT, 3 orang bangsa Melayu. So berapa dia bagi saya? Memang ada tengoklah ratus-ratus. Berapa dia bayar? Angka saya berapa bayar? 500. Ini bodoh ambil rasuah. Dia kata, kenapa nak bagi rasuah? Kenapa? Untuk tujuan apa? So dia kata, inilah kemah yang didirikan dekat depan, tak ambil permit, bayar dekat majlis. Itu dia yang cakap. Saya tengok, saya tidak memperhebohkan atau hinakan kegiatan apa yang saya tengok dekat rasuah tu. Tidak pernah pergi-pergi memburukkan nama-nama anggota MPJBT. Ada sekali saya pergi Sentosa yang kerana sebelum saya dialih-alihkan ke tempat-tempat lain, memang saya kerja dekat kedai senglet. So pergi sana dalam mabuk, kes mabuk, lamaran kedua saya dari Bidur. So dah tetap duduk dekat Sentosa Klang. Dia punya adik lah yang dikatakan kembar seiras yang dipukul dengan tiang signboard hospital. Lepas tu ada operation, ada os. Lepas tu dia mati kerana sangkut ke cebisan KFC. So pergi sana, dia kalau dia dah mabuk, dia bukan macam menjerit atau bercakap apa-apa atau ketawa ke, dia tengok apa-apa hiburan. Bukan betul. Sampai satu derek boleh dengar. Apa ni? Kenapa gate? Tak boleh kunci. Kenapa? Sarung ini tak jahit. Macam sasau tau, sasau. Dia buatkan orang lain yang tengok dia punya aktiviti yang tak patutlah dengan anak-anak saya yang kecil. So dia buat macam ganas dan kejam sampai almari-almari plastik saya dipecahkan. Ada apa-apa barang yang dia ada dekat tangan dipecahkan, almari dipecahkan. So memang tak boleh tahan. Bukan saya yang minta dia paksa datang ke rumah saya. So macam inilah semua perangkap mereka yang buat. Dan setiap kali saya pergi untuk meminta keadilan, memang tidak dibenarkan kerana orang dalam badan, implan dalam badan sudah ada status yang tinggi, ada kuasa, ada kedudukan dalam kerajaan. So setiap kali saya meminta keadilan, so orang dekat dalam dah lah ada status, dah lah ada
perintah dia akan dihargai. So sebagai seorang hacker dia memang buat crime, suruh dalam seorang perempuan yatim piatu yang tidak pernah mencuri, yang tidak pernah hutang, dengan sengaja, dengan penipuan sampai hari ini kalau saya kira emas kerja dekat kedai Toto. Gaji memang 850. Sudah ambil gaji dalam 2-3 hari datanglah 2 orang tarik kereta bangsa Melayu. Saya sudah 6.45 hari tu draw day hari rotary Rabu Sabtu macam tu lah. So saya kata saya minta dia dengan cara mengemis, tolonglah encik, baru 2-3 hari saya ambil gaji, saya sudah habiskan. Ini dalam permulaan seminggu kamu minta 500 ringgit. Masa tu anak saya pun sebelah saya. Saya ada kala bawa anak-anak saya sedang cuti, saya bawa. Tak boleh. Dia telefon lah, gertak. Bawa tu, Towing. Gertak lah. Apa nak buat? Saya minta bos saya, bos saya India, Toto. So dia pun bagilah 500. Dan hari keesokan saya pergi bank Finance dekat JB. Dia kata lepas bank tutup dalam pukul 5:30, tiada siapa-siapa pun ada kebenaran boleh tarik kereta. So tengoklah yang pasangan saya yang datang dari Sentosa, inilah perangkap mereka. Dia sendiri datang, sendiri buat apa-apa aktiviti yang akan mempengaruhi saya dengan cinta saya. Kalau saya tak terpikat, dengan kesian lah, dia kata lah, dia duduk dekat bengkel depan motosikal dekat Sentosa. Ada sederet motor, orang sudah dengan tidak sengaja sudah tolak. Lepas tu dia punya stand sudah cucuk dekat belakang. Memang perjalanan cara jalan dia macam pondan. So girlfriend bernama Jennifer Christine sudah meninggalkan dia dah 1.5 tahun. Dia menyatakan, you sudah mandul lah macam ni, pinggang sudah tak ada fungsi, so you boleh jadi mandul. So dia sudah beralih dengan dia. Macam ni lah mereka masuk. Lepas masuk lah, tahulah cara dia. Tak pernah kerja. 2.5 tahun lebih dia duduk sama saya hanya untuk merampas emas-emas, barang emas besar-besar, 63 gram, 100 gram, rantai sebanyak 6 pound, tebal dah macam ni tapi pendek. Subang-subang sampai apa yang ada saving, duit kutu yang saya main 500 kali saya main dalam 5 bulan, belum ambil lah. Dalam 5 bulan, dalam hari Deepavali dia pergi gaduh dengan isteri bos dia wiring abang dia wiring manager bos, adiknya gemuk pemandu van lah, macam supervisor. So pergi sana gaduh hari Deepavali. Lepas tu 500 5 bulan saya abang dia ambil, tapi 2 hari tak balik, habis semua duit yang saya bayar. Lepas tu 250 necklace emas rantai pendek design Indian design sudah memang dipaksa oleh cikgu tuition bernama Mala. Suami dia pun sudah mati dipaksa tanah. Okeylah, dengan paksaan cara dia nasihat saya, okeylah. Barang emas tu saya terima hanya the last one, sudah habis 10 bulan. Itu yang saya terima. Saya selalu main kutu, tidak pernah akan ambil dalam kutu. Saya akan menerima hanya lepas 9 ke 10 macam tu. Tak berani ambil awal. Kalaulah kita tak boleh bayar, kita memang terperangkap. So sudah ambil hari tu juga dia ni orang dari Sentosa bernama Ravindran. Itulah dia tak pernah pergi kerja. Kereta yang dikatakan dibagi oleh abangnya, yang tarik kereta dekat KL Saga, VGT 9300, Isora Aerobag, silver color. Sampai 7 bulan, sebulan 440 saya kena bayar Finance. Ni 9300 dah jadi nombor 12. So tak pernah pergi kerja. Pakailah pergi rumah Chandran Atika lah. Pergi dekat sana kita tunjuk. So memanglah ni Chandran punya kakak, Chandran punya isteri Atika, bangsa Melayu Islam. So semua adalah, wah bang, you cantiknya bang. Dia cakap dengan itulah ni Ravindran. Yalah saya yang belikan untuk dia.
Bodoh ke keluarga mereka? Dia orang tahu ini bodoh, tidak pernah pergi kerja dah 3 tahun. Setiap kali pergi, sehari 2 hari pergi, lepas tu gaduh lah, minum lah, lepas tu seminggu tak nak pergi kerja. Apa dibatalkan permit. Inilah mereka buat. Lepas tu dalam keesokan hari mereka pun keluarlah ini dengan kawan yang I ada kata video terdahulu. Dihantar bayi 4 bulan, lepas tu anak 4 bulan, 2 bulan kita jaga tak bayar. Lepas tu suami isteri tak ada kerja, penganggur, dia pun duduk dekat rumah. Lepas ada emergency dekat kampung dia ambil 250 lari. Itulah mereka buat. So mereka pun sedang tinggal dekat sini. So tiba-tiba 2 orang dengan gegas keluar dari, macam ada sesuatu akan berlaku. I tanya kenapa nak keluar, kenapa gesa-gesa. Tengok ada perintah, ada arahan, pergi tunggu dekat tepi jalan. Itu tadi cat. So dia kata nak telefon, nak pakai telefon. Saya kata sini kan ada telefon, boleh buat panggilan. So masa tu memang saya tak sedarlah. Lepas sedang cepat saya tanya, mereka tidak mahu jawab. Dua-dua berdiri dekat tadi kan. Tiba-tiba datanglah sebuah kereta putih, Saga. Adalah sekali dia ronda dekat sini, tapi I tak perasan itu kereta siapa. Hanya lepas tu mereka menelefon, sudah ditangkap polis. Saya kata kenapa, saya kan kata ada phone dekat rumah, kenapa you nak pergi? Tidak mahu dengar arahan. So saya ingat mereka dengan tidak sengaja pergi sana lah, tapi dengan perintah arahan sesuatu kumpulan daripada polis, saya ingat lah. So habislah mereka minta 5,000 lah. Saya tak pandai dengan perintah-perintah polis ni, jamin-jamin lah. Saya pun keluarlah apa-apa emas yang baru, necklace yang beli. Sampai dapat 3,000 lah. 3,000 tapi saya memang tidak ada kenderaan. So 2,800. Di Public Bank Ravindran. Dia kata Sarjan Ravichandra. Dia kata itu, saya tanya siapa tu. Dia kata sarjan yang mengendalikan. Saya kata kenapa mereka ditangkap? Kerana ada tattoo. Alamak, tattoo. Okeylah. So kenapa pemanggilnya seorang polis berbangsa Melayu? Kenapa yang banking itu nama Ravichandra, Public Bank? So saya memang tak biasa. So saya pun lah pergi dekat Public Bank lah, ambil taksi pergi Public Bank. Selepas saya banking dan baru saya fikir, ayo kalau kena tipu apa kena buat. Ya, betul. Di tengah-tengah hujan lebat